Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni, kitab Sabilal Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Habis debat rukun-rukun solat, kita pergi pada sunat solat, perkara-perkara sunat dalam solat. Disunatkan melihat terus menerus ke tempat sujud. Mulanya sunat ni kita tengok tempat sujud tu, tidak wajib ada. Sekalipun di dalam atau di samping Kaabah sekalipun ya. Walaupun kata tengok Kaabah sunat pun. Tapi kalau duduk dalam atau tepi Kaabah, tengoklah tempat sujud juga mengikut mazhab kita lah. Orang buta dan orang-orang yang melihat solat, orang buta dan orang melihat solat dalam tempat yang gelap, disunatkan juga melihat ke tempat sujud. Orang buta ataupun orang yang melihat dapat melihat tapi solat di tempat yang gelap, disunatkan juga melihat ke tempat sujud. Kerana cara seperti itu akan lebih meningkatkan rasa khusyuk di dalam solat, dan tempat sujud itu adalah tempat yang mulia. Itulah yang kata dah. Sebab dia walaupun buta, kita kata tengok ke apa, tengok ke atas pun tak nampak satu juga. Kalau kira tak terganggu lah khusyuk dia dah, kita nampak dah. Tapi lah mana pun lebih mengkhusyukkan lagi kali. Jadi dia kena tetap sunat, kita tengok tempat sujud walaupun mata dia tu seolah-olah melihat tempat sujud tu ke bawah, supaya lebih tunduk jiwa dan raga dia dah. Dan pula tempat sujud tu mulia dah. Tempat yang mulia dah. Mulia dah. Tempat sujud tu mulia dah. Dikecualikan ketika mengangkat telunjuk pada saat membaca illallah dalam tahiyat. Masalah itu kau semua tempat sujud. Nah, okey. Putus macam lain. Dikecualikan masa tahiyat akhir, masa sebut illallah tu dah. Asyhadu ilaha illallah tu. Illallah tu dalam tahiyat mengikut mazhab kita, masa tu lah naik jari. Putus macam ni. Okey, jadi illallah tu mengikut mazhab kita. Masa tu molek lah. Okey. Masa tu molek, kita kata kita akad jari tu dan tengok tempat jari dah. Masa tahiyat akhir dah. Tahiyat awal pun. Tahiyat akhir, tahiyat awal tu serupa lah illallah tu. Masa tu tengok jari dah. Jari telunjuk. Disunatkan melihat kepada hujung telunjuk, dan telunjuk tetap diluruskan selama mengucapkan sebelum mengucapkan salat lah. Lepas baca tahiyat la ilaha illallah tu, masa tu akad mengadap ke kiblat jari telunjuk, sapalah tak air turun dah. Bukan turun dah, tak air turun, sapa kau beri salat dah. Dan juga dikecualikan orang yang solat khauf, solat takut ni ketika perang ke apa, sedangkan musuh berada di hadapannya. Maka sunat melihat ke arah musuh agar terpelihara dari dikejut, dibuat ambush oleh musuhnya dah. Dikejut nah. Serangan mengejut oleh musuh. Jadi kita kena perhati depan. Pada masa takut ni dimaafkan lah. Bahkan tak boleh kita lalai pula dah, salah. Bahkan peringkat awal tu jadi dosa pula kalau tak bawa senjata ketika perang ni nak. Senjata negara di apa? Di tubuh. Di tubuh orang yang semaya masa tu lah. Lepas tu baru dimaafkan lepas tu dah. Tapi nak bunyinya kita tak boleh cuai dalam menghadapi musuh dah. Dan juga bagi orang yang solat di atas sejadah yang bergambar binatang atau lukisan lainnya, sunat tidak melihat tempat sujudnya. Tapi kalau siapa ganggu dah, kalau kita sejadah comel setengah tu dah. Kalau sampai menarik perhatian kita lara dah, orang alik tengok corak-corak yang menarik dah. Nanti ke gambar binatang, gambar apa pun atau bentuk-bentuk yang kita kata melara ke kita, melalai ke kita, kita tak boleh tengok tempat sujud, tengoklah ke lain lah. Itu dah. Para ulama memberikan lagi pengecualian ialah bagi orang yang solat di belakang Nabi. Sunat melihat ke belakang Nabi dari melihat ke tempat sujud. Ada ulama tu dia kata kalau semaya Jumaat belakang Nabi tu tengok belakang Nabi lah. Ada setengah nama dah.
Kecuali yang demikian juga kenapa nak belajar dan boleh menyampaikan ilmu syarak sampai ke ulama generasi seterusnya lah. Demikian juga orang yang solat jenazah hendaklah melihat kepada jenazah. Orang semaya jenazah dia bukan semaya nak sembah Tuhan dan doa walaupun sebut semaya, tapi maksudnya bukan mengagungkan Allah lah. Matlamat utama dia doa kepada si mati. Jadi dia tengok pada jenazah molek bukan tertunduk ke bawah lah. Namun ini didaifkan oleh Syekh Ibn Hajar. Tapi Syekh Ibn Hajar kata tidak. Yang katanya pendapat ini seolah-olah diambil dari pendapat Mawardi. Yang katanya kalau seorang solat di samping Kaabah maka hendaklah melihat pada Kaabah. Dia kata pendapat tak kuat. Kutip daripada pendapat Mawardi pun dia kritik juga pendapat ulama besar Mawardi ni. Solat tengok kepada Kaabah. Jadi dia tak setuju. Walaupun semaya di Masjidil Haram ada Kaabah depan, bukan tengok Kaabah, tengok tempat sujud. Dan begitu juga orang jenazah bukan tengok tempat orang jenazah tapi tengok tempat sujud jugalah walaupun tidak sujud lah sembahyang jenazah. Telah diketahui dhaifnya pendapat Mawardi. Lemahlah pendapat Mawardi sembahyang di Masjidil Haram kena tengok ke Kaabah dah. Itu mengikut Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dah. Kerana itu hendaklah orang yang solat jenazah melihat juga ke tempat sujudnya. Jika diukur dari dengan tempat sujud, orangnya solat biasa lah. Jadi tempat sujud solat biasa, dia tak sujud dah. Dia duduk rapat lagi kau dah. Duduk rapat nampak punggung orang dah. Tapi gitulah, mata lebih kurang tunduk jugalah. Mengikut Ibn Hajar Al-Haytami kena tunduk jugalah, gitu dah. Tidaklah makruh dan tidaklah makruh memejamkan mata dalam solat kalau tidak takut mendapat mudarat ketika terpejam dah. Jadi mengikut Syekh ni ada ulama kata makruh dah, tapi mengikut Syekh ni tidak makruh pejam mata ketika semaya kerana tidak ada hadis yang sahih yang melarang memejamkan mata. Pertama kena faham tak ada hadis Nabi lagi lah. Dan lagi dengan memejamkan mata dapat melihara hati. Lepas tu pejam mata pula kadang-kadang tu boleh kita, tapi tak kadang lah. Tidak semestinya pelihara hati kadang. Pejam mata tu mai kok sekok dia. Ada juga dah. Jadi tengok keadaan dah. Tapi kalau kita tengok depan tu serabut perut dah tengok sejadah comel kau mendengar depan. Ganggu semayang boleh pejam mata lah. Begitulah dah. Pejam mata lebih kurang dah. Melihara hati dan ingatan serta menambahkan khusyuk dalam solat yang menjadi inti solat. Kalau boleh tambah khusyuk tak apa. Kalau tak tambah khusyuk jadi mikirlah kelain pula pejam mata tak ada faedah lah. Matlamat tu ingat, matlamat tu penting dah. Pejam mata tidak ada dalil hadis yang khusus Nabi larang pejam mata dah. Tapi tak sebut Nabi dah ajar tengok tempat sujud dah. Berkata tengok sujud buka mata lah dah. Dan tempat sujud pun tidak jelas hadis Nabi sebut dah. Gitu dah. Jasa semaya ni buka mata dan Nabi kata dia boleh tengok belakang makmum semaya belakang, tahu salah tak salah dia. Jadi Nabi bukanlah pejam mata semaya dah. Tapi ada sekali lah Nabi semaya malam tahajud, Nabi semaya dah gelap lah, baca pejam mata juga dah. Gitulah keadaan. Kerana itu Ibn Abdus Salam memfatwakan memejamkan mata lebih baik bagi orang yang selalu terganggu. Kalau kita rasa terganggu, molek pejam mata untuk meningkatkan rasa khusyuk dan memantapkan ingatan Tuhan. Gitulah. Tapi gitu keadaan dia. Gapo-gapo ni tak boleh strict lah. Pejam mata kalau terganggu khusyuk boleh lah pejam mata. Tapi tidak semestinya kadang kalau pejam mata tak apa lama sangat ia jadi mikirlah kelain pula. Lebih baik buka mata. Jadi kita kena tengok keadaan dia, kita tengok keadaan lah. Kena tukar-tukar dah. Bahkan bacaan nak suruh khusyuk ni kena tukar juga dah. Kalau kita main baca yang sama, kadang-kadang kita ni jadi temeak dah, tapi dia tidak menghayati makna dia. Kadang kena tukar baca doa iftitah, tukar doa masa sujud. Masa perokok dan sujud tu baca tu pun kalau boleh tukar-tukar je. Supaya kita ni dia tukar tu kita berasa ralik dah ni dah. Tak khusyuk mana dah, tidak menghayati makna dah. Pasal sebut sama sebelum Allah, Tersebut tak mengagung, tak rasa pengagungnya pada Allah. Kurang dah, tukar dia pun dah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kau tukar lain. Tukar sementara bari hak tu tukar lain pula. Lebih baik kita tukar supaya kita lebih mantap hati kita, lebih merasai khusyuk dah. Tetapi kalau mendatangkan mudarat pula dah. Kalau pejam mata lagi mudarat. Kerana memejamkan mata maka
hukumnya jadi makruh lah. Kalau siapa mudarat mikir kat sini, ngarut kat sini. Dan terkadang haram memejamkan mata kalau diduga keras akan menimpanya mudarat yang lebih berat lah. Gitulah. Dan terkadang memejamkan mata hukumnya wajib dalam solat, dan kalau tidak dipejamkan akan mendatangkan yang haram kerana melihat yang haram. Dan tidak ada jalan lain untuk menghindarkan diri daripadanya. Contohnya ada benda aurat. Tengok kau tiba TV ke apa dah, jadi pejam mata. Jadi wajib lah ni. Gitulah tengok keadaan orang. Okey, pendapat yang mengatakan tidak makruh memejamkan mata di dalam solat adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi. Ada ulama mazhab Syafi'i kata makruh, tapi Imam Nawawi kata tidak makruh. Dalam kitabnya bernama Minhajul Talibin, dan diikuti juga oleh Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, Syekh Ramli, dan yang lainnya. Ramai juga lah ulama kata pejam mata ini tidak makruh. Semata-mata pejam mata tidak makruh. Kalau dikatakan kalau dikatakan bahawa Imam Nawawi menerangkan dalam kitabnya yang bernama Majmu' Syarh Mahazab bahawa makruh meninggalkan satu sunat dari sunat-sunat solat, maka lazimlah dari perkataan itu makruh memejamkan mata dalam solat, kerana memejamkan mata termasuk meninggalkan sunat kerana mata selalu melihat ke tempat sujud. Maka tentunya kedua pendapat itu bertentangan. Ada orang kata gitulah. Dia kata, ada kata bicara dia sunat tengok tempat sujud. Bukan sunat pejam mata, sunat tengok tempat sujud dah. Tiba-tiba tidak makruh pula pejam mata. Tak perlu makruh pejam mata. Dia pejam mata maksudnya tak tengok tempat sujud. Hilanglah sunat tu jadi makruh. Gitulah. Okey, ada lah orang tanya gitu dah. Dijawabnya lah. Dijawab, sebenarnya kedua pendapat itu tidak bertentangan kerana kedua-duanya dapat dihimpunkan dengan mengatakan makruh. Menurut istilah Majmu', kitab Majmu' Syarh Mahazab Imam Nawawi itu, yakni diartikan dengan menyalihi keutamaan sahaja. Lebih khilaful aula lah. Bertentangan dengan perkara yang lebih utama, iaitu meninggalkan satu sunat dan segala yang disunatkan seperti meninggalkan melihat tempat sujud adalah bertentangan dengan keutamaan, bukanlah sampai kepada makruh lagi. Jadi meninggalkan keutamaan bukanlah semestinya meninggalkan keutamaan itu wajib dan makruh, tidak. Ada benda-benda tu tak sampai makruh tapi hilang keutamaan ada. Makruh ni pun ya mesti ada jelas larangnya hadis ke apa dah. Atau dengan kata lain bahawa yang dimaksudkan oleh penulis kitab Majmu' tu, Majmu' ni kitab besar lah, kitab ni enggak. Kalau kita nak fiqh sungguh kat mengaji kitab ni enggak dah, ibu ilmu Ghazali lah. Kitab besar yang kita dalil hujah mazhab kita ni nak. Kalau kitab ni kita hak ngaji ni Sabilal Muhtadin ni kecek baru kitab ni lah. Kitab sikit-sikit apa sebuah dalil dia, tapi Majmu' Syarh Mahazab banyaklah dalil bahagi ni. Berpuluh jilid lah, 26 jilid saya dah di pustaka sekolah saya dah. Dia kata apa dia? Atau dengan kata lain bahawa yang dimaksudkan oleh penulis kitab Majmu' Syarh Mahazab adalah sunat muakkad kalau seandainya ada perbezaan pendapat tentang hukum wajibnya. Dan inilah yang dimakruhkan meninggalkannya. Sedangkan sunat yang bukan muakkad, jadi benda-benda hak kata siapa makruh ni sunat yang sangat tekal, sunat muakkad dah. Tengok tempat sujudnya sunat kecil dah. Ada mazhab lain kata tak sunat pun tengok tempat sujud dah. Dalil pun tak jelas mana dah. Cumanya dari segi kaedahnya untuk khusyuk, untuk tidak pergi mata terliar pergi tengok kat sirat, tengok tempat sujud dah. Jadi nak kata you sunat yang besar muakkad tu tidak jelas. Nabi pun tidak tekal kuat mana dah. Jadi tak ada dalil yang jelas. Jadi tidaklah siapa kita kata pejam mata tu siapa meninggal sunat muakkad, jadi tak siapa tak makruh dah. Kalau sunat muakkad tu baru tinggal tu jadi sunat makruh. Gitu dah. Sedangkan sunat yang bukan muakkad seperti sunat melihat ke tempat sujud, maka tidaklah makruh meninggalkannya dengan memejamkan mata. Tu cara jawab. Ni baru ngaji fiqh ni. Tak faham. Ngaji ni nak faham beza-beza kalam ulama tu, nak faham dah. Kalau atas tago dah. Tak faham tak fiqh mana dah. Lepas tu disunatkan dalam semua macam solat khusyuk hati. Tak kira sembahyang wajib dan sunat, sembahyang jaga apa pun nak khusyuk hati. Dan seluruh anggota tubuh pun nak khusyuk dah.
Jadi maksudkan dengan khusyuk hati ialah menghadirkan hati terhadap apa-apa yang dikerjakan umpamanya. Tidak memikirkan selain daripada apa yang dikerjakan. Umpamanya tidak memikirkan selain apa yang diperbuatnya sekalipun yang berhubungan dengan akhirat. Siapa hubungan dengan akhirat betul kata dia. Jadi kita semaya ni kita kena menghayati apa yang kita tengah buat dah. Bukannya bikin benda lain dah. Kita baca semalam yang Allah, kita mesti merasa maha sucinya Allah dan maha tinggi agungnya Allah SWT. Dan maha tinggi Allah, barulah kita berasa kecil perut. Situ dah berdasarkan apa yang kita baca. Bukannya mikir benda lain dah. Masa subhana rabbiyal a'la, neraka ni kan hebat neraka. Bukan gitu je. Cara khusyuk ni kena memahami makna, menghayati makna yang kita baca, yang kita buat dah. Bukan baca saja dah. Bila-bila sujud tu kita disayang kita perhati makna, faham molek, menghayati makna, tadabbur makna dengan baik. Kita juga kena berasa hina diri kita, kepala kita lebih hina, tu kita sujud dah. Kepala lebih rendah daripada punggung kita. Tempat najis untuk menghinakan diri di hadapan Allah, kita berasa hina di hadapan Allah. Nak berasa jugalah. Berkaitan dengan perbuatan lah. Jadi gitu je nak lah. Okey, dan yang dimasukkan khusyuk seluruh anggota, yakni tidak menggerakkan anggota selain dari pekerjaan yang wajib dilakukan dalam solat. Umpamanya tidak bermain-main dengan anggota tubuhnya. Khusyuk seluruh anggota ni dia tak boleh tanda khusyuk dia juga ialah dengan tidak gerak dah. Tak boleh kata hati khusyuk tapi gerak. Macam kata apa? Dia kata dia hati bersih, tak tutup aurat lah, tak semaya bel lah, hati bersih dah. Tak boleh lah. Dia keadaan asal dia kena zahir dulu dah. Lepas zahir tu baru bicara dah. Hati bersih kau khusyuk tak khusyuk dah. Ni tu megang kata kuat dah. Gerak kuat, lepas tu orang tanya tak khusyuk tu. Khusyuk gano. Gerak kuat dah, gaul kuat, kau gerak kuat, goyang kuat dah. Jadi benda tu tandanya tidak khusyuk hatinya. Pasal start nak zahir dulu, baru pergi ke hati. Orang yang gerak kuat kau tidak tenang duduk dekat dia, masa tentu dah tidak khusyuk lah. Orang hak tak gerak tu baru kita bincang dah. Dia senyap dah tubuh badan dia. Mungkin bila senyap tubuh badan, ngoyak lain. Tu baru bincang khusyuk tak khusyuk. Orang hak gerak gemari gerak pergerak ke kuat ni tidak khusyuk lah maknanya. Gitu dah keadaan. Kerana Allah SWT memuji orang-orang yang khusyuk dalam solat seperti yang difirmankannya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Artinya sungguhnya beruntunglah orang yang beriman, iaitu orang yang khusyuk dalam solatnya. Surah Mukminun ayat 1 dan 2. Dan khusyuk sebenarnya maksud asal dan perbuatan benar dah. Dia tidak bergerak maksud khusyuk ni dah. Maksudnya dia ni tunduk hati dengan tidak bergerak dah. Itu khusyuk. Biasanya perbuatan dulu dah. Baru lepas tu bicara bak hati ya. Khusyuk-khusyuk ni sebenarnya perbuatan, tidak bergerak maksudnya. Jadi beruntunglah orang yang beriman, iaitu orang yang khusyuk dalam solatnya. Tanda beriman tu khusyuk dalam sembahyang dia dah. Bukan pakai serban besar, bukan dah. Tapi tanda dia khusyuk dalam sembahyang dah. Kerana itu solat tanpa khusyuk tidak diberi pahala. Sembahyang sah tapi tak ada pahala dah. Gitu dah perbincangan dia. Dan lagi kerana ada pendapat-pendapat lain yang mengatakan khusyuk dalam solat termasuk salah satu syarat sah solat. Ada pula. Dia tak panggil rukun syarat sah solat. Ni Imam Ghazali lah. Bahkan Imam Ghazali rasanya berbuh dalam bab rukun lah. Wallahu a'lam lah. Tapi ada ulama ni berbuh dalam salah satu daripada syarat sah sembahyang. Iaitu khusyuk lah. Pendapat itu telah dipilih oleh sebahagian fuqaha. Adalah ulama-ulama fiqh tertentu. Jalur daripada Imam Ghazali lah biasanya dia. Dimakruhkan istirsal. Istirsal, apa istirsal? Jadi berkata-kata dalam hati dalam solat. Buah dalam hati, kecek dalam hati ketika solat. Dan juga dimakruhkan bermain-main dengan salah satu anggota tubuh. Umpamanya memperbaiki selendang atau sorban betul selendang. Yang tidak diperlukan untuk memperolehi pahala sunat. Ya. Contohnya nak betul lebih kemah tu sunat dah. Tapi ketika semaya tak molek lah. Atau menolak mudarat. Dan sebahagian lagi mengatakan seperti itu haram. Siapa kata haram lah.
Bukan makruh. Main-main dan serba ke apa sampai tahap haram. Nah. Oh ni betul selain dia sobek, ia tidak ada kaitan dengan perkara sunat lah. Jadi ataupun tolak mudarat ni. Tak ada kait dengan perkara sunat atau tolak mudarat, maka seperti itu haram, tak boleh kerok lah. Setengah ulama kata haram. Ada setengah kata makruh lah. Lepas tu sebagian usaha untuk memantapkan khusyuk. Sebahagian usaha untuk memantapkan khusyuk bahawa orang yang solat hendaknya menghadirkan dalam hatinya bahawa ia sedang berada di hadrat Allah yang maha besar lagi maha mengetahui segala perkara yang rahsia yang tersembunyi sedangkan ia dalam munajat kepadanya. Jadi salah satu teknik dah kaedah untuk rasa khusyuk dia katanya hadir hati dia duduk depan Tuhan dia, seolah-olah ni depan dia tengah menghadap Allah SWT. Dan dia menghadap ni bukan menghadap dengan zahir perbuatan, bahkan Allah ni menghadap dengan hati-hati kita pun dia tahu dah. Gitulah rahsia dia terus sembunyi duk ngoyak ke apa ke. Allah tahu belaka dah. Kita duduk depan Tuhan. Kalau manusia ni depan raja, kita kecek mulut baru raja dengar dah. Depan Tuhan ni kita keceklah hati pun Allah dengar dah. Jadi kita pun rasa khusyuk. Sepatutnya gitulah dah. Berasa kecek dengan duk mikir benda lain, duk ngoyak, duk kecek dalam hati dengan benda lain, Allah dengar lah. Dengar tu dengar benar lah. Pasal Allah dengar, dia dengar belakang benda kecil setengah dapat Allah dengar dah. Jadi kita rasa kecil perut ni sepatutnya lah. Okay, lepas tu dengan demikian kadang-kadang ia tajalli dengan keperkasaannya dah. Jadi Allah ni tajalli ni menunjukkan dah, menerangkan, menyatakan keperkasaan Allah. Kerana itu lahirlah perasaan bahawa ia tidak melaksanakan hak Tuhannya. Kalau kita berasa Allah ni, kita nampak Tuhan ni maha berkuasa, kita berasa Allah aku ni masih tidak menunaikan hak Tuhan yang sepatutnya di dalam solat, sehingga solatnya tolak. Kita takut solat kita ditolak dah. Gitu sepatutnya kita untuk rasa khusyuk ni. Kita berasa kebesaran Allah. Kita nampak tajalli dah, nampak kebesaran Allah SWT sehingga kita rasa kecukup dah. Dan disunatkan pula mentadbirkan bacaan, yakni menghadirkan makna dah. Jadi membaca itu qiraah tu dah, mentadbur qiraah panggil dah. Jadi mentadbur qiraah ni memahami makna lah. Mentadbur qiraah Quran ni yang ni menghadirkan makna yang dibacanya baik Fatihah maupun surah-surah lain, tetapi dengan secara umum saja, tidaklah dengan secara terperinci. Ni ada picture lah, setengah-setengah hak pondok ni ada pengaruh dengan Habib lagi pun dia kata belajar tafsir ni sesak lah, gapo takut sesak ni. Tak ada makna pun sesak, usrah buat tak ada makna pun sesak. Ni karut dah. Pasal dia mengajar ijazah karut tu tak apa pula dah. Tak ada makna, tak, bukan tafsir secara terperinci. Tafsir yang terperinci tu memang kena dalil yang kuat dah. Kalau nak faham makna pengajaran umum, kita baca Quran tiap-tiap hari, kita seolah berutus surat, Allah tu dengan utus surat kita menyampaikan sesuatu pada kita, tengah bercakap pada kita. Kita ni kalau terima surat daripada kekasih surga apa, contoh game nama Korea, Korea Jepun dah, di atas surat ke bahasa Korea, Korea Jepun, kita kalau tak tahu makna kita akan rujuk kamu ni. Dah. Alangkah ruginya kita, Allah yang kita cintai ni, hak kita kata saya cinta ke Allah ni. Tiba Allah beri surat pada kita, Al-Quran ni, kita tak usah belajar tafsir ataupun tadabbur makna umum je. Bukan tafsir lagi setara tu dah. Dah. Bukan tafsir mendalam. Ada benda-benda yang perlu tafsir mendalam tu, adalah. Ada setengah tu tahu lebih kurang pada dah nah. Bahkan fardu ain, setengah pondok yang kata fardu ain wajib belajar. Tafsir tak boleh belajar, takut sesat ni. Dia fardu ain pun asal dia pada Quran belaka. Quran dia sunnah ni. Sumber dia asal tetap Al-Quran sunnah. Bahkan Al-Quran sunnah ni sebenarnya hak tu jadi panduan fardu ain. Kalau tak ada tu dia boleh terbabah. Benda hak tidak jadi fardu ain pun jadi fardu ain, khurafat dah. Setengah orang ngaji fardu ain kono dah. Nak ajar benda pelik-pelik dah, khodam lah gapo dah. Kalau kau tanya mana dalil, tak boleh nak ayat dalil, benda karut dah. Tak usah orang ngaji tafsir.
Dia ngaji fardu ain kau ada, tapi kak habis nak pergi kata dak syarah nak kata dak jalan-jalan lah sekali sesak barak okey apa dah. Surah macam-macam lah benda-benda karut ni pengajar dia, daripada tok nenek moyang dia. Itulah. Jadi kita kena cubalah memahami apa yang kita baca. Kalau kita semain tarawih lagi lah tak. Kalau kita tak ajar baca tafsir terjemahan Quran harfiah, tak belajar tafsir langsung, tak ada bermakna lebih kurang dah. Jadi rugilah. Kita semaya kadang-kadang semaya tarawih tok imam Mesir kan. Tok imam Mesir semaya masjid besar-besar dah. Baca Quran senang-senang tapi makna tak tahu ruginya dah. Ruginya dah. Sepatutnya kita nak belajar tafsir, jangan kata sesak belajar tafsir. Cuma tafsir gitulah kita kata dah tafsir ni kena rujuk tafsir yang muktabar lah. Orang hak kata wajib ngaji fardu ain tak boleh ngaji tafsir ni sebab takut sesak kapi lah kata dah. Dia nak mengajar tafsir isyari pun tak kata lah. Tafsir isyari pun tak sampai tahap tu dah. Qul huwallahu ahad tu, huwa tu bukan sahaja Allah Muhammad sekali. Nak jadi kafir dah. Padahal inti pada surah Qul huwallahu tu ialah tauhid. Dia pergi kona lah ke lain dah. Jauh pergi dah. Kalau tadabbur makna tak sampai tahap tu dah. Tak sesak lah. Hak sesak-sesak ni tak ngaji tafsir, ngaji fardu ain tanpa dalil Al-Quran Sunnah. Dah, ta'wil Quran dia banyak sangat, qana banyak sangat Quran, jadi sesak barat dah. Tak apalah, yang pentingnya kita kena tahu secara umum dah apa yang kita baca, termasuklah Fatihah, termasuklah surah-surah dari Quran, termasuklah baca dalam apa doa iftitah kita, doa dalam sujud kita ataupun bacaan sujud, bacaan duduk antara dua sujud, baca tahiyat ke apa, semua tu biar kita faham makna, barulah kita menghayati dah. Kita kan Allah SWT berfirman dah. Allah Ta'ala berfirman liyadabbaru ayatihi, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dah. Tadabbur dah. Surah Sad ayat 29. Kalau kita tengok ayat ni wajib dah tadabbur tu. Fardu ain tu kita tadabbur lah berarti fardu ain. Kena belajar tafsir ni kan. Dah. Tafsir ke pengajar umum ke panggil apa? Tadabbur Quran asah ni tak. Jangan kau nak lajak lah. Pengajar umum saja boleh lah dah. Sebab Allah suruh perhati, bukan suruh baca nak suruh dapat pahala. Ada sebut sini suruh dapat pahala. Tak ada suruh dia dabbaru ayatihi, suruh dah perhatikan ayat-ayatnya nah. Dan lagi firman Allah Ta'ala afala yatadabbaruna al-Quran, maka apakah mereka tidak memperhatikan Quran? Tidak tadabbur dak, perhatikan makna Quran dak. Surah An-Nisa ayat 82. Ni berat ni dah. So Allah marah ni tak perhati makna Quran kaki sini. Dah. Jadi tak betul lah. Bahkan mengaji tafsir ni secara pengajaran umum ni bukan saja fardu kifayah, jadi fardu ain ni. Boleh kata gitu kalau tengok afala tadabbaruna al-Quran. Allah gertak. Allah marah orang tak perhati gapo hak dia baca Quran ni. Jadi gitulah, kena belajar lah tafsir berkurang. Cuma tafsir mendalil tu barulah kita kata tak perlulah orang kapo nak tahu yang mendalil tu. Buat masa dia dah. Okey, lepas tu dulu kak ada peringkat dulu kak. Tak ingat Mustafa Abdul Rahman ada dah. Dia buat terjemah Quran tu maruh nak. Setengah kata takut kafir, takut sesak, takut salah makna dia. Kena tak sapa lah. Nak tahu pasal kita wajib tahu gapo tu hang ayat kita cakaplah siapa salah sikit lebih kurang tidak tepat tu. Nak kafir dah dulu sesak dah tu dah. Hak yang ngaji fardu ain tu lagi jauh daripada dalil Al-Quran Sunnah tu tak sesak dah. Kita kena mikir dengan realistiknya, dengan mikir molek baru kita tenang, kita tahu benda ni ada tahapnya boleh, ada tahap yang melampau gitulah dah. Kerana dengan semua itu akan sempurnalah khusyuk dan adab. Kita faham makna tadabbur, perhatikan makna Quran baru kita khusyuk. Baru kita akan penuh adab dah. Adab ni bukan geng kita, orang lain tak ada adab. Lah dia kan ada adab. Kaban lepuk pada ulama hadis. Kadang nak kata pada ulama hadis nak sakit pada ulama hadis. Tu bukan beradab dah. Dia kata tok guru dia akhlak mulia tapi nak kata pada tok guru hadis tak ada akhlak mulia gitu dah. Jadi akhlak ni dengan cara kita faham makna Quran. Demikian lagi sunat membaca Quran dengan suara yang perlahan. Seperti dalam firman Allah Ta'ala warattil Quran tartila. Dan bacalah Quran itu dengan perlahan-lahan. Surah Al-Muzammil ayat 4. Bukan perlahan suara, perlahan tidak laju maksudnya. Baca itu biar kita baca dengan tertib. Tertib itu maksudnya perlahan, tidak laju dah.
Tertil-tertil ni sebutir-sebutir lah baca dia, tidak laju. Tapi gitulah. Kalau laju sangat kan dia tak khusyuk juga ni. Setengah-setengah tilawatul Quran tu, tanda tilawah tu tarik panjang sebab kita tak boleh nak perhati makna tu, perhati lagu dia. Tu tak tersampai maksud dah. Lagu-lagu yang direka oleh ulama-ulama yang ada kaedah-kaedahnya tidak melampaui kaedah tajwid tu. Lagu-lagu tu untuk sedap tu dengan maksud untuk menghayati. Tapi kalau kita terlajuk tarik panjang siapa kau tak ada perhati makna perhati lagu, hilang maksud dia dah. Tertil yang kita nak ni bacaannya panjang sikit yang boleh kita dah perhati makna dia. Kalau cepat dah tak ada perhati makna dah. Dan demikian lagi disunatkan mentadaburkan zikir. Bukan saja baca Quran saja, zikir dan doa pun kita sunat perhati makna, tadabbur makna dia dah. Kerana dikiaskan dengan membaca Quran agar memperolehi pahala. Ada dalil khususnya Quran tadi lah. Afala tadabbaruna al-Quran yadabbaru ayatihi warattil Quran tartila. Tadi cerita pasal Quran kita perhati makna dia. Tapi kias kita semaya-semaya ni nak suruh khusyuk, dalam bab zikir dan doa pun kita nak faham makna dia dah. Jadi tidak pelik lah Imam Syafi'i kata belajar bahasa Arab ni wajib ni. Dan sekurang-kurang wajib tu ialah faham apa hak kita baca dan semaya dah. Kerana para ulama ni berbeza-beza pendapat tentang orang yang membaca zikir dan doa yang tidak tahu akan maknanya. Apakah gini, kita tengok kan. Orang bakal zikir doa serta jahil akan maknanya, adakah diberi pahala akan dia atau tiada? Ada bahas pula dah. Quran ni banyak ke ulama dah sepakat lah lebih kurang dah. Baca Quran ni tak faham makna pun boleh pahala dah. Sepakatlah dah. Memang orang tak faham Quran, tak faham makna Quran ni. Kalau semaya keluar semaya kita baca Quran ni boleh pahala dah. Zikir ni kaedah asal zikir ni kena faham makna dan menghayati. Zikir doa ni dah. Zikir dan doa ni kaedah asal dia. Kita kena menghayati apa kita baca, kena faham makna dah. Tiba-tiba dari semaya ni kita tak faham sekarang dah ngoyak kat sini dah. Boleh pahala atau tidak? Bah di kalangan ulama dah. Maka disunatkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitabnya yang bernama Tuhfah. Dirajihkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah kerana mengikut bagi Imam Asnawi, ikut pendapat Imam Asnawi tiada diberi pahala akan dia. Tak boleh pahala dah. Tak boleh pahala tak boleh pahala kerana tidak faham, tidak menghayati makna apa yang dibaca dalam semaya tu hak selain daripada Quran dah. Zikir doa tak ada pahala. Ini pendapat Ibn Hajar dan Syekh Imam Asnawi lah. Tidak dia diberi pahala akan dia, iaitu bersalahan dengan Quran. Quran tak apa dah. Quran maka diberi pahala orang yang membaca dia, dan jika tiada tahu ia akan maknanya sekalipun. Jadi Quran ni tak tahu makna apa, tetap boleh pahala dah. Dan yang dirajihkan oleh Syekh Khatib Syarbini pula. Syekh Khatib Syarbini pula lain pula dah. Yang dirajihkan Syekh Khatib Syarbini dalam kitabnya Mughni Muhtaj Syarh Minhajut Talib Al-Imanawi, diberikan pahala orang yang membaca zikir dan doa dalam sembahyang dan jika tiada ia tahu akan maknanya sekalipun. Wallahu a'lam dah. Syekh Khatib Syarbini kitab besar Mughni Muhtaj lah. Tempat kita ni suhu dia sekolah Arab tu mengaji ikhna' lah. Mughni Muhtaj ni tak mengaji dah. Jadi kitab tapi dalam kitab Mughni Muhtaj ni kata tak diberi pahala walaupun tak faham dah. Ngoyak aku dah. Tak faham baca tu tak boleh pahala dah, tapi sikit dah kan. Tak sebesar pahala orang je faham makna, mengetahui makna. Tak apalah, pentingnya khilaf. Baca dari semaya dah. Faedah. Faedah. Diterangkan dalam kitab Mughni Muhtaj Syekh Khatib Bani ni bahawa Ibnu Hibban telah meriwayatkan dalam kitabnya, dalam kitab hadis dari hadis Abdullah bin Umar, bahawa sebuah hadis yang marfu' yang mengatakan bahawa apabila seorang hamba melakukan solat dan datangkan semua dosanya dah. Tengah semaya itu mari habis dosa mari kat dia dah. Hadis ni kata marfu' lah, buat setengah mana wallahu alam. Ibn Hibban nama kitab je Sahih Ibn Hibban juga dah, tapi tidak sahih belaka dah. Ulama-ulama telah kata tidak sahih belaka dah. Sunan Sahih Ibn Hibban, Sunan Ibn Majah dah. Sahih Ibn Hibban ni dikatakan sahih pun disebut tu tidak sahih belaka. Dia kata apa dah? Semua dosa marilah teka semaya dah. Diletakkan di atas kepalanya.
Ini hadis ni lah. Letak ke atas kepalanya atau tubuhnya dah. Maka setiap kali dia sujud atau rokok, gugurlah dosa-dosanya sampai tidak sedikit jua pun lagi dosa-dosanya tertinggal dah. Gitulah ikut makna hadis ni. Dalam pada Yama tu ada jumpa hadis ni. Cuma wallahu a'lam lah. Kuat setengah mana hadis tu. Disunatkan mengerjakan solat dengan rajin kerana Allah mencela orang yang solat yang dengan segan, dengan bosan dan malas. Jadi tak say semaya tu buat macam lembek dah, malas dah. Gitulah. Kerana firman Allah SWT yang berbunyi, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Dan apabila mereka berdiri untuk solat, mereka berdiri dengan malas. Ini nak cerita semaya orang munafik dah. Nak cerita semaya orang munafik. Dia apabila diri nak semaya, qamu ila salat qamu kusala. Semaya dia berdiri tu dalam keadaan malas dah. Kaslun dah, kusala dah. Malas dah. Dan disunatkan mengerjakan solat dengan hati yang khusyuk dan kebingungan. Kerana lebih mendorong untuk mencapai rasa khusyuk. Tak kebingungan kan? Kita tengok hasil. Maksud semaya tu dengan hati kosong ni. Selesai hati yang kosong daripada segala pekerjaan yang membimbangkannya, bukan kebingungan tak. Jadi dia masuk dalam semaya tu dengan hati yang kosong, dan hati yang selesai hatinya daripada segala perkara yang membimbangkan dia. Bukan bingung, membimbangkan dia. Kerana bahasanya ia telah menaungi atas khusyuknya yang tersebut. Jadi benda tu akan mendorong dia jadi rasa khusyuk lah. Lepas tu dalam hadis Nabi bahawasanya Nabi SAW bersabda, laisa lil mar'i min salati illa ma aqala minha. Hadis ni tak cerita riwayat, tapi ada hadis yang kuat juga tanya. Dia kata seorang yang tidak mendapatkan pahala dari solatnya melainkan hatinya hadir dalamnya. Pahala ni kerana kita khusyuk dia, berakal ia dah. Berakal dia dan khusyuk tu hadir hatinya, barulah boleh pahala dia. Dengan keterangan hadis ini memperkuatlah pendapat yang mengatakan bahawa kata hati yang berdasarkan keinginan atau istirsal. Kita bicara istilah istirsal ni. Kecek dalam hati, berkata-kata dalam hati. Istirsal ni berkata-kata. Keinginan atau istirsal atau kata hati ittirari, yang ini tanpa diingini membatalkan pahala solat. Jadi kecek dengan hati ni boleh batal pahala solat. Buah dalam hati duk mikir duk kecek dengan hati nak gini buat gini semaya yang boleh membatalkan pahala solat. Jadi pahala ni macam-macam lah, kita tak boleh nak kata siapa dah. Kadang-kadang orang pakai sebab mu dah. Hati tak khusyuk, kuranglah pahala dia. Kadang-kadang orang tu nampak biasa je, orang kapur dah. Pok cik dah. Tapi dia semaya tu dengan penuh memperhatikan makna besar pahala dia. Pahala tu dah bawa esok pahala jumpa Tuhan akhirat ni dah. Jadi ada orang tu nampak semaya ni kita dah biasa je dah, tapi tengok pahala besar dah. Ada orang tu dah nampak macam khusyuk, nampak macam tak lepas pakai serban apa, tapi semaya ni ngoyak kat sini dah. Tengok esok tidak bersama mana pahala semaya dia nak. Begitulah kita kena setiap perkara ni kadang-kadang satu amalan yang sama dah. Kadang-kadang jadi besar nilainya di sisi Allah kerana hati dia dia beramal tu dengan hati yang tulus ikhlas dengan khusyuk dah. Dan Al-Qadi berkata, makruh memikirkan urusan dunia atau masalah fiqhiyah dalam solat. Bicara bab fiqh ni, mungkin tu guru fiqh dah. Nak mengajar orang apa, kadang mikir semuanya bab fiqh ni dah. Tapi kata benda tu makruh lah, tak boleh lah, makruh. Namun tidak bertentangan dengan apa yang dipikirkan oleh Umar Khattab dalam solat yang memikirkan tentang persiapan tenteranya. Ada orang buat hujah ni dah. Dia kata tak apa lah, mikir benda lain pun. Umar Khattab kan mikir masa perang. Umar Khattab ni nak tengah semuanya tu dia mikir nak susun tentera dah. Kerana yang seperti itu merupakan salah satu pendapat baginya atau sangat dihajakkan memikirkan seperti itu. Benda tu dia bukan kata sama. Nak perang ni bukan main-main dah, mati ke diri dah. Jadi benda yang terdesak. Macam kita kata saat ni lah, semaya ketika perang ni, semaya khauf, tengoklah ke depan dah. Bukan khusyuk, tengoklah tempat sujud, kena tengok depan, takut orang suruh dah. Dan kena
Kalau tak suka kena pegang senjata, takut orang suruh tiba-tiba dia. Asal-asal pendapat tu wajib dia pegang senjata. Dan orang punya kena ready dia. Begitu juga dalam eksertasi Umar ni tengah nak memikir tengah perkara yang sangat-sangat sibuk melibatkan perang ni. Kadang-kadang terfikir masa semaya pun idea tu dah tiba-tiba fikir pasal susun tentera tu. Dia kena raikan jugalah. Walaupun benda tu tak boleh asalnya tapi terpaksa. Takut hilang idea tu dah. Tapi bukan jadi kebiasaan sama-sama dah, bukan sama-sama dah. Tapi Ibn Rif'ah memilih pendapat yang mengatakan memikirkan urusan akhirat dalam solat tidaklah mengapa, yang berbeza dengan apa yang terangkan terdahulu dah. Jadi ada kalau kata tak percaya ke makna dia, percaya ke akhirat. Ingat syurga dan neraka padahal sebut sebab mi'ala dah. Dah. Jadi tak berapa tepat dari segi kaedah makna apa yang kita baca, tapi kata tak apa mengikut Ibn Rif'ah. Tapi kita kata ada sana mengikut Ibn Hajar Al-Haytami ke apa. Tak boleh juga dah. Dia kena kita menghayati apa yang kita baca, bukan fikir benda lain dah. Wallahu a'lam lah. Jadi masuk ke oleh Ibn Rif'ah tadi tidak mengapa yang ini bukanlah haram tetapi tetap makruh. Maka tidaklah bertentangan dengan terangkan dahulu. Jadi kata makruh. Kalau tak siapa haram pemikir benda lain, tetap makruh juga kalau kita nak ambil pendapat Ibn Rif'ah. Kalau ambil pendapat keras lagi kata haram lah mikir benda lain lah. Wallahu a'lam lah. Yang pentingnya tak ada pahala kalau mikir benda lain. Disunatkan dalam qiyam atau pengganti qiyam ni. Disunatkan dalam qiyam berdiri itu atau pengganti qiyam menggenggam tangan kanan pada pergelangan tangan kiri dah. Masa diri dah. Itu sunat. Diletakkan di bawah dada dan di atas pusat. Bukan betul-betul atas pusat, atas daripada pusat, bawah dada. Kerana mengikuti praktik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis tu semua sebut anas sadr pak hadis ni. Tapi semuanya ulama mazhab kita tak payah atas dada betul-betul Dia kata bawah dada sikit. Seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan lain-lainnya dah. Hikmah meletakkan kedua tangan seperti itu di bawah dada di atas pusat agar orang yang solat terpelihara hatinya dan fikirannya daripada suruh terpelihara lebih tenang ke khusyuk apa dah. Lama ini pelihara hati kata dah. Memang kebiasaan orang yang selalu memelihara sesuatu maka diletakkan tangannya di atas sesuatu yang dipeliharanya. Kerana itu diperintahkan kepada orang yang solat meletakkan tangannya di atas tempat yang bertepatan dengan hati. Dekat dengan hati, dekat dada lah kira-kira dah. Bukan bawah mana dah, bukan atas perut dah. Bukan pusat atas dekat dada dah. Kira-kira betul alik ni dah. Serupa Syekh Albani kata tu lebih kurang pendapat ni lah. Kerana itu diperintahkan kepada orang yang solat meletakkan tangannya atas tempat yang bertepatan dengan hati jantung ni. Bukan hati bawah ni lah. Limpah bawah ni bukan dah. Pankreas ni bukan dah. Hati yang di atas dekat jantung agar terpelihara ingatannya dan hatinya dari fikiran-fikiran yang bukan. Gitulah. Kerana itu kalau tangannya dilepaskannya dan tidak bergerak tidaklah mengapa. Jadi kalau nak kira sampai tahap makruh tidak sampai makruh kalau lepas tangan pun dah. Tapi lebih sunatnya tak di dekat dada lah. Imam Syafi'i menaskahnya seperti itu dalam kitabnya bernama Al-Ummu. Jadi Imam Syafi'i kata begitu dalam kitabnya Al-Ummu dia. Disunatkan membaca zikir dan doa sudah solat fardu. Kerana terangkan dalam beberapa buah hadis. Ini lepas semaya. Sebab semaya 5 waktu ni sudah solat fardu 5 waktu adalah hadis ceritanya. Cuma ada bahalah setengah lama pahal tu. Dubara kulli solat dah di belakang semaya tu, lepas semaya ada setengah kata sebelum tahiyat sebelum bisalah lepas tahiyat akhir dah. Pasal dubu-dubu ni baca kita lah dubu manusia ni ada bukan berpisah daripada manusia dah. Adalah pihak gitu lama macam-macam lah nak. Disunat kepada makmum dan orang yang solat sendirian membaca doa dan zikir melainkan imam yang ingin mengajar makmumnya yang hadir, maka sunat baginya membaca dengan suara nyaring. Asal-asal zikir ni baca suara perlahan mana ada. Ya. Jadi tersebut sir. Ni kata dah. Sunat makmum dan ataupun imam ke makmum ke kalau yang semai suara ke membaca zikir dan doa itu dengan sir, dengan
nak dibaca doa ni, kaedahnya baca sir secara perlahan secara diri saja dengar dah. Zikir ke doa lepas maya ni asal gitu dah. Dan demikian lagi imam. Imam pun kena baca perlahan juga dah, bukan baca derah dah. Melainkan imam yang menghendaki mengajar makmumnya yang hadir, maka sunat baginya membaca dia dengan jahar hingga tahu makmumnya itu akan dia ni. Di kitab Sabina Muta dia kata hanya untuk mengajar ni. Matlamat dia baca nyaring tu untuk mengajar. Jadi supaya dia tahu imam dia baca ke apa. Dah. Lepas tu dia kata kemudian maka sunat baginya membaca dia dengan sir. Lepas dia makmum tu reti belakang ada zikir cara sunnah atau cara hak zikir tu, dia kena baca perlahan pun dah. Dan mazhab Syafi'i ni lah, zikir kuat-kuat sama tu bukan mazhab Syafi'i dah. Bukan Wahabi ni, betul ni mazhab Syafi'i sungguh ni. Inilah yang dijazamkan, diputuskan dengan dia oleh Syekhul Islam dalam syarah Manhajut Tullab ni. Jadi Syekhul Islam Zakaria Ansari pun kata kalau tak habis kitab Asnal Matalib syarah Manhajut Tullab dia tu, tak usah mengaku mazhab Syafi'i lah dah. Begitulah orang dulu ngaji dah. Jadi dia kata pun gitu. Dia kata ni zikir ni kena sir. Lepas maya ni senyap-senyap. Kecuali lah kita nak ajar makmum cara berzikir gitu lah. Lepas tu dia pandai belakang boleh zikir seluruh balik. Gitulah. Dan Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah, Syarah Bafadal dan Fathul Jawab pun pendapat gitu dah. Jadi Ibn Hajar Al-Tami pun pendapat gitu. Dah. Syarah Mukhtasar Bafadal dan Fathul Jawab dia semua dia kata gitu dah. Auza'i berkata sunat bagi jemaah menyaringkan suaranya dalam membaca zikir. Tapi Auza'i ni pelik sikit. Jadi Auza'i kata sunat bagi jemaah membawa menyaringkan suara mereka itu dengan baca zikir sentiasa. Tapi ada khilaf lah. Imam Auza'i ni kata boleh baca kuat. Kat mana kita nak baca ni? Ada lagi sekat tu dah. Sekat tu sajalah. Lepas ni kita kebica lah baca zikir gapo contoh-contohnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.